Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 28, petok yang ketiga daripada atas. Surat 28, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa la yakfi qarnuha bima qablahu ada hasil. Wala yakfi qarnuha bima qablahu. Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastazhibha ila basri syai'in minhu wa ma qaranaha huwa awwaluhu fathabutu sunnatul madati inin ghasala ma'aha syai'un minal wajhi ka humratis syafati ba'daha. Tidak boleh yani wala yakfi, dan tidak memada. Wala yakfi, dan tidak memada meletakkan niat sebelum basuhan muka. Tidak memada meletakkan niat wudu pada sebelum basuhan muka, yang mana terdahulu wajib sertakan niat wudu ketika membasuh muka. Adapun niat wudu sebelum membasuh muka tidak memada. Ini maklumlah dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam mazhab Hambali, niat wudu adalah mula daripada basuh tangan. Itu dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i kita, niat adalah ketika membasuh muka. Niat ketika membasuh muka. Kalau kita niat wuduk sebelum membasuh muka, itu tidak memada. Kemudian di bawah dia akan ceritalah pula yang aulanya ketika kita membasuh tangan, kita kena niat wuduk. Depan dia akan cerita. Kita dalam mazhab Syafi'i, niat wudu adalah ketika membasuh muka. Itu mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hambali daripada awal berwuduk dia niat dah. Kita mazhab Syafi'i, niat wudu adalah ketika membasuh muka. Sebelum kita membasuh muka, kita basuh tangan di pergelangan tangan, kita berkomor, kita masuk air ke hidung. Semua ini kita lakukan sebelum daripada kita berniat wuduk. Hak wajib kitanya ketika basuh muka. Jadi macam mana hak sebelum kita niat tu jadi wuduk ke tak? Kalaulah selepas basuh muka niat wuduk, kita basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala ke, sapu telinga ke, tu jelas nyatalah wuduk sebab kita sudah niat ketika membasuh muka. Adapun sunat wudu, membasuh pergelangan tangan, berkomor, masuk air ke hidung, kita lakukan sebelum kita membasuh muka hak niat wudu. Jadi macam mana nak terhasil sunat wudu? Walhal sunat wudu tu dilakukan sebelum kita berniat wudu. Walhal nak terhasil amal kena ada niat. Kalau tak ada niat, tak terhasil amal. Dia hanya menjadi adah biasa saja kalau kita tak niat. Nak terhasil amal, dia kena ada niat. Tapi niat kitanya ketika basuh muka. Amal sebelum tu, basuh tangan, berkomor, masuk air hidung, bersugi, hak sebelum tu, dia bukan selepas daripada niat, sebelum niat.
Jadi hak ni nak terhasil wudu, nak jadi amal ibadah sunat wudu, dia kena niatlah ketika basuh tangan tu. Niat sebagai sunat wudu. Basuh tangan niat sebagai sunat wudu. Barulah terhasil amal sunat wudu sebelum kita niat yang sebenar membasuh muka hak rukun wudu tu. Ada. Kalau kita basuh tangan tanpa kita niat sunat wudu, jadi ada semua kan kita basuh tangan, tak jadi ibadah. Depan dia ceritalah, dia kena nak suku pula situnya. Niat sebagai sunat wudu. Kita pula kita basuh tangan tu tak niat sunat wudu ke? Tangan kita kilap. Kita baru sudah mandi sana. Tahu tak? Kita baru sudah mandi sana. Tangan kita kilap. Tiba-tiba kita pergi basuh tangan. Tak ada niat sunat wudu. Kenapa kita basuh tangan? Tangan kita kilap bersih molek. Sudah mandi ni. Kenapa kita basuh tangan? Tak ada niat. Ke mana? Tak ada niat. Sebab dia basuh tangan sunat wudu ni tak kira tangan bersih dah bersih, tak kira. Sehingga kan kita ambil semayang, kita basuh tangan, kita berkomor, masuk air ke hidung apa semua, kita basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, tiba-tiba wudu kita batal, kita ketuk, batal wudu. Kena ambil wudu semula. Kita kena basuh tangan mula ke tak? Kena basuh tangan pula. Ni bukan kerana tangan bersih tak bersih ni, memang ni basuh tangan tu sunat wudu. Saat ni kita basuh tangan, kita berkomor masuk air ke hidung, kita basuh muka niat wudu, basuh tangan, tiba-tiba kita batal wudu, ketuk. Kena ambil semayang semula. Kena basuh tangan pula. Ada. Sama macam tadilah kita mandi. Tangan ni licin, tangan ni. Bersih, molek-molek tangan ni. Tapi kita nak berwuduk, sunat basuh tangan. Sebab apa ini sunat wuduk ni? Bukan kerana tangan kita berabuk. Tak ada ni. Tak ada kaitan. Ada. Jadi tangan kita bersih molek, kita pergi basuh tangan, tak ada ke niat sunat wuduk? Kira-kira ada lah dok. Tapi biasa ada. Kalau tak ada niat sunat wuduk, basuh tangan jadi adah. Berkomor pun jadi adah. Kan kita biasa berkomor kan? Kita biasa berkomor. Bukan kerana wuduk pun kita berkomor. Sudah makan kita berkomor. Adah kita memang kita berkomor. Tapi kita niat sebagai sunat wuduk ataupun tidak. Kita sudah makan, kita berkomor, niat kita nak bersih mulut, boleh pahala. Kita sudah makan, kita berkomor. Kenapa? Kerana nak bersih mulut. Itu ibadah. Kita niat untuk bersih mulut. Sekarang ni kita basuh tangan, kita berkomor. Niat apa? Tangan kita bersih. Mulut kita pun bukan sudah makan, tak ada apa-apa dalam mulut kita. Kenapa kita berkomor? Kenapa kita basuh tangan? Kena niat sebagai sunat wudu. Dan kalau kita kata adalah tu, jangan awak payah pula. Awak payah pula. Sebelum ni duduk lama basuh muka, niat tak masuk, dia kata. Lepas belajar, basuh tangan pula lama je. Apa? Lama basuh tangan, tak masuk lagi niat sunat wudu. Jadi payah pula ni orang jenis. Niat ni apa benda niat, tak tahulah dia nya. Ada ni. Depan dia akan cerita. Dia akan cerita hak berkaitan dengan basuh tangan serta niat sunat wudu. Kemudian berkomor masuk air ke hidung, ini ada. Sebab kita berkomor masuk air ke hidung selepas kita basuh tangan. Cuma dibicara bab niat ni, dia tidak datangkan bicara bersugi. Tidak datangkan bicara bersugi. Tetapi di hadapan dalam kitab kita ni, di hadapan dalam kitab kita, saya tak ada mushaf berapa sini, dia pergi kepada sunat wudu. Dia pergi pada bicara sunat wudu dalam kitab Fathul Mu'in ni. Sunat wudunya apa?
sunat wuduknya wa sunnah tasmiyatun awwalahu, dan disunatkan baca bismillah di permulaan wuduk. Faraslu kaffaini, maka membasuh dua tangan. Fasiwakun, maka bersugi. Famadmadatun, maka berkomo. Falistinsyakun, maka masuk air ke hidung. Didatangkan dengan maka tu di atas dengan apa? Litartib. Baca bismillah, kemudian basuh tangan, maka bersugi, maka berkomo. Ada kitab kita ni, ada kitab kita. Tapi antara bismillah dengan basuh tangan serentak. Macam ni macam rukun solat tu lah. Niat, takbir, berdiri. Takbir dengan berdiri serentak. Niat dalam takbir. Faham tak ni? Ke niat dulu, duk congok lepas tu Allahu Akbar, siap, lepas tu baru bangun berdiri. Kan niat, kan rukun solat kan. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbir, rukun yang ketiga berdiri. Kita pun duduk molek-molek ni, kita niat nak semayang. Itu rukun pertama, beres dah niat. Rukun yang kedua, Allahu Akbar. Okey dah, siap dah rukun yang kedua, siap. Lepas tu rukun ketiga berdiri, baru kita bangun kita. Ada takbir serta berdiri, niat dalam takbir. Baca bismillah serta membasuh kedua tangan, niat sunat wuduk di dalam. Ada tiga tu. Tahu tak? Baca bismillah ketika membasuh tangan, niat sunat wuduk di dalam. Takbiratul ihram dalam berdiri, niat sembahyang di dalam takbir. Tapi selepas daripada basuh tangan, dalam kitab Fathul Mu'in ni, bersugi, bergigi dulu. Sunat wuduk kemudian barulah berkomo, kemudian masuk air ke hidung. Maka ketika basuh tangan, baca bismillah, niat sunat wuduk, maka selepas itu kita bersugi, kita berus gigi, tak payah niat dah sebagai sunat wuduk sebab duduk dalam dah. Ni siapa hak bab sunat wuduk kita nanti. Dalam kitab kita ni dia pakai pandangan Ibnu Hajar. Pakai pandangan Ibnu Hajar bahawa bersugi adalah selepas daripada membasuh tangan. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ni disebut Syekhuna, guru kami adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang mana Ibnu Hajar Al-Haytami bersugi adalah selepas basuh tangan. Pandangan Syekh Ramli bersugi sebelum basuh tangan. Dia gitu. Tapi kalau bersugi sebelum basuh tangan, baca bismillah ketika bersugi dan kena niat sunat wuduk bersugi tu. Gimana? Bersugi ni berus gigi lah. Ada pun bersugi dengan aut, dengan kayu, ranting kayu, itu lebih afdal. Dengan aut, dengan ranting kayu. Kemudian aut, ranting kayu yang paling afdal pula adalah kayu arak. Kayu sugi tu, kayu arak. Itu hak paling afdal sebab kayu sugi, ranting arak tu, dia ada obat yang mematikan kuman. Hak lain ni Colgate kayu sugi tu. Sekarang ni. Itu hak afdal dia. Afdal dengan ud, dengan ranting kayu. Dan hak ranting hak paling afdal adalah kayu arak. Dan terhasil bersugi dengan bikulli khashinin, dengan tiap-tiap benda yang kasar, yang boleh menghilangkan kotoran di gigi kita. Dengan tiap-tiap benda yang kasar terhasil bersugi kita. Jadi kita berus gigi itu bersugi dah tu. Dan memang kita berus gigi sokmo-sokmo. Sebelum ambil semayang pun memang kita berus gigi. Tetapi kita jadikan bersugi sebagai sunat wudu ataupun tidak.
Kita hanya menjadikan berus gigi untuk membersihkan mulut. Itu sunat lain. Hak saya tanya di sini, kita jadi tak bersugi sebagai sunat wudu? Kalau kita tak jadikan bersugi sebagai sunat wudu, kita tak boleh pahala sunat wudu bersugi. Yang mana ittifaq ulama, bersugi itu sunat. Jumhur ulama bersugi itu sunat sebelum berwudu. Bukan ada pandangan daif, bersugi sebelum berwudu hukumnya wajib. Itu pandangan daif. Dan memang kita berus gigi, tapi kita jadi tak sebagai sunat wudu, sunnatul muakkadah, sunat kuat untuk tidak bersugi ketika berwudu hukumnya makruh. Kita jadi tak bersugi sebagai sunat wudu. Memang kita bersugi. Kita jadikan bersugi sebagai sunat wudu serta supaya mulut kita bersih, pahala sunat wudu kita dapat, pahala supaya mulut kita bersih pun kita dapat. Tapi kalau kita berus gigi hanya untuk membersihkan mulut, kita boleh pahala sunat membersihkan mulut, tapi kita tak dapat pahala sunat wudu. Benda sama, memang kita buat. Tapi kalau kita jadikan sunat wudu dan juga supaya mulut kita bersih, kita boleh 2 pahala. Tapi yang paling penting sini, kita boleh pahala bersugi sebagai sunat wudu yang ada ulama mewajibkan. Tapi kita nak bersugi itu di mana? Ada kita ni, dia akan cerita di hadapan selepas daripada membasuh 2 tangan, sebelum daripada kita berkomor. Kita berus gigi, kemudian kita pun berkomor. Kotoran yang ada dalam mulut, obat gigi ada mulut pun habis keluar dengan berkomor sebagai sunat wudu kita pula. Bagaimana? Ini benda yang sama, buat yang sama. Tapi kalau tak belajar molek, tak jadi. Bukan bersugi tu bersugilah, pergi, tapi tak jadi pahala sebagai sunat wudu. Kita boleh pahala untuk bersih mulut. Memang kita berus gigi, niat kita untuk bersih mulut, kita dapat pahala tu. Bukan tak dapat, tak jadi adah, jadi ibadah. Sebab kita nak membersihkan mulut, memang jadi ibadah, tak jadi adah. Tak saja, tapi tak kuranglah sebab kita tak dapat pahala sebagai sunat wudu. Jadi 2 pandangan, sama ada bersugi itu selepas basuh tangan dan kita ni, ataupun bersugi sebelum basuh tangan. Tapi kena niat, sebab kita basuh tangan ke, bersugi ke, masuk air hidung ke, berkomor masuk air hidung ke, kita lakukan sebelum daripada kita membasuh muka hak niat wuduk sungguh tu. Jadi tu kena niat suku. Tapi memada tak kita niat sebelum tu sebagai niat wuduk wajib? Tidak memada dalam mazhab Syafi'i. Sebab niat wuduk mestilah ketika membasuh muka. Sebelum membasuh muka tidak memada. Tapi memang disunatkan kita niat sebagai sunat wuduk. Kita cerita di sini niat rukun wuduk ni. Niat rukun wuduk adalah ketika membasuh muka. Kita nak niat rukun wuduk sebelum basuh muka tak memada. Faham tak ni? Tapi untuk terhasil sunat wuduk sebelum tu, kena niat sebagai sunat wuduk, cerita lain pula. Jadi tidak boleh, tidak memadai meletakkan niat pada sebelum membasuhan muka. Sekiranya tidak mungkin mempersamakannya dengan sebahagian daripada basuhan itu. Payuh ayat dia. Basuhan yang dibarengi niatnya, yang dihitung awal basuhan, maka lepaslah kesunahan berkomor walaupun dapat juga terbasuh sebahagian wajah bersama berkomor, seperti bibir luar sesudah niat. Sekarang ni kata kita niat, ni kita katalah kalau ketika basuh tangan tak ada kena-mengena dengan muka, kita yang kata tidak memada niat rukun wuduk sebelum daripada basuh muka ni, jikalau tidak serta niat tu kita membasuh sesuatu daripada muka. Jadi macam mana boleh terhasil kita sebelum basuh muka kita niat sebagai niat wuduk hak rukun tu, tetapi hak terhasil
Mana kita ada terkena juga basuh satu juzuk daripada muka. Bila boleh berlaku gini? Ketika kita berkomor. Ketika kita berkomor. Jika basuh tangan tak mungkin. Ketika kita berkomor, tiba-tiba masa kita berkomor, kita niat sebagai wudu. Saja aku ambil air semayang. Ketika berkomor ni air kena bibir. Bibir ni sebahagian daripada muka. Ini buat masalah je ni. Sekarang ni ayat kitab ni payah sikit. Dia gini. Kita niat wudu sebagai rukun, rukun wudu. Hak kata basuh tangan niat sunat wudu tu, hak tu bab lain. Hak kita bicara sekarang ni rukun wudu yang pertama, niat hak rukun tu. Maka niat wajib ada ketika membasuh muka. Kalau niat sebelum membasuh muka tidak memadai. Tidak memadai ni sekira-kira ketika kita niat sebelum basuh muka itu akan sebagai wuduk yang mana kita tidak terbasuh satu juzuk daripada muka. Kita niat wuduk ketika sebelum basuh muka tetapi terkena satu juzuk daripada muka, maka situ jadi muka dah. Jadi niat wuduk terhasil dan situ sudah terhasil basuh muka. Ni contoh yang hari sini ni. Ketika basuh tangan memang tak ada lah. Ketika berkomor, kita berkomor, kita niat saja aku ambil air semayang ketika berkomor. Maka masa dia niat ambil semayang tu kena dak bibir mulut ni. Kena bibir mulut. Ni dia panggil apa? Humratus syafati ni. Ni bibir, dipanggil bibir luar. Humratus syafati ni merah bibir mulut ni adalah muka. Jadi bila dia komor dia niat ambil semayang, maka berarti sudah terhasil muka di bibir. Maka berkomor dia sudah luput, tak ada dah berkomor dia. Sebab berkomor mesti sebelum basuh muka. Sekarang ni dia niat wuduk ketika berkomor, terbasuh bibir merah ni. Yang mana bibir merah ni adalah satu bahagian daripada muka. Jadi sudah masuk niat wuduk dan sudah jadi basuh muka. Maka berkomor tak jadilah, luput dah lah. Berkomor sunat tu luput dah lah. Berkomor ke, masuk air ke hidung ke, tu luput. Maka dia kata, maka lepaslah kesunahan berkomor. Fatafutu sunnatul madmadati, maka luputlah sunat berkomor dan sunat masuk air ke dalam hidung. Sebab apa? Sebab berkomor masuk air ke hidung adalah sebelum basuh muka. Sekarang ni masa dia berkomor niat saja akan semayang, bibir merah ni adalah muka. Jadi dia sudah basuh muka dah jadinya. Ada ni. Jadi ni muka dah ni kan. Lepas tu kat basuh muka lain lah pula. Lepas tu berkomor tak ada lah sunat dia. Sebab berkomor adalah sebelum daripada basuh muka. Ada ni. Pak nak faham kita ni. Berkomor lepas tu niat wuduk. Dia niat wuduk dah masa berkomor. Kalau niat wuduk masa basuh tangan, niat rukun tak terhasil sebab tak kena muka air. Tapi kalau masa berkomor, ni muka ni, ni muka ni. Ni. Merah bibir ni adalah muka. Jadi masa berkomor dia niat sebagai saja aku ambil air semayang. Bibir merah ni muka ni, muka ni. Sudah terhasil niat ketika membasuh muka. Mana muka? Merah bibir mulut. Jadi berkomor tak ada bahagian dah dianya. Luput dah tempat berkomor. Luput dah masuk air ke dalam hidung. Sebab berkomor masuk ke hidung, tempatnya adalah sebelum basuh muka. Sekarang sudah jadi basuh muka dah. Sebab dia basuh dah merah bibir mulut. Dia niat ambil sembahyang ketika tu. Walaupun sebenarnya dia dah nak komor. Betul nak komor. Tapi niat wuduk terbasuh merah di bibir mulut ni berarti sudah terbasuh muka. Jadi bibir merah ni adalah ni hak mula-mula anggota muka yang memada. Mana kena basuh muka lain lah pula. Sini memada dah sebab mari dah niat. Faham tak tu? Ni tak berlaku ni. Tak berlaku. Sebenarnya cerita je. Mula-mula dia berkomor, niat saja aku ambil semayang. Dia kata tak semuka lagi, dia kata. Dan ni bukan muka ni. Kan kita berkomor kan, takkan air masuk dalam luar ni tak kena. Ke kan? Jadi dia masa dia masuk air tu, dia niat saja aku ambil semayang. Terbasuh dah ni. Merah di bibir mulut, berarti merah ni muka.
sudah jadi masuk kepada membasuh muka rukun wuduk yang pertama beserta dengan niat. Jadi masuk berkomor, masuk air ke hidung, sudah tidak ada sunat dia, sebab sudah luput dah tempat dia. Kalau kita niat sebagai sunat wuduk, tak jadi. Takkan jadi niat rukun rukun wuduk, takkan jadi. Dia ketika berkomor, dia niat di hati dia berkomor sebagai sunat wuduk, itu tak apa tu. Kalau niat masa berkomor saja aku ambil air semayang, jadi niat hak wajib dah lah. Niat hak wajib dia ke basuh muka, dan masa kena air di merah bibir mulut ni, merah bibir mulut ni kan muka ni muka kan ni, sudah terhasil niat, sudah terbasuh muka. Muka mana? Bibir merah ni. Aku nak basuh muka yang lain pula. Untuk berkomor, untuk sunat masuk air ke hidung, sudah luput. Kemudian di antara nanti di hadapan dia akan ceritalah hak rukun wuduk yang kedua tu, membasuh muka. Di antara muka dia akan cerita di hadapan adalah humratus syafatain. Ni muka ni. Ni. Faham tak? Sebab kadang-kadang orang kita dia nak ambil semayang pada masa puasa. Pada masa puasa dia ambil semayang mana? Dia gini. Dia takut tawalluk. Tawalluk ni menyerap air. Tawalluk ni maknanya meresap air. Faham tak? Kita kan basuh kat luar kan, kadang-kadang kita berasa macam sejuk. Itu panggil tawalluk, meresap. Hak tu tak ada kira tu. Hak tu tak ambil tawalluk, kena ambil plaster tapet sini. Ada. Dia jadi apa ni? Tawalluk ni meresap. Meresap tak ada masalah dalam bab puasa. Tapi dia punya jaga, dia apa ni? Dia kepit bibir mulut dia, lepas tu dia buah paip. Hak ditutup ni bahagian muka ni merah ni. Ni merah ni. Kedap merah ni. Pucat. Kata tak merah tu pucat. Merah tu ni. Tahu? Jadi sekarang ni humratus syafatain ni muka. Tiba-tiba dia bawa masuk muka berapa air. Tak kena hak merah bibir mulut ni, tak rata muka. Ni. Kita berkomor, kena air di merah bibir mulut, kita niat saja aku ambil semayang, jadi dah. Niat rukun semayang, jadi dah basuh muka. Sebab merah ni adalah, merah bibir ni adalah muka. Tapi hak ni mungkin tak berlaku lah. Kita niat wuduk ketika berkomor tu tak berlaku lah. Tapi kita kemam bibir mulut kita tu, kita kemam, tu berlaku. Dia takut, faham tak? Faham tak ni? Dia masuk muka berapa baik, tutup Padahal meresap tawalluk tu tak ada apa-apa pun bab puasa. Dia nak jaga bab puasa, wuduknya tak rata. Sebab wuduk tak rata sebab dia gi apa tu? Dia gi apa? Bab apa panggil? Apa panggil apa? Kepik kau panggil? Apa panggil apa? Panggil kepik. Kepik bukan gitu. Kau panggil kepik? Kemang gitu. Bukan kemang obat tu. Kepik tu. Mana? Banyak mana tutup. Pak tutup ni muka ni. Dia kena duduk gini tu. Ni muka. Ni kena jaga. Ada pun nak cerita sini, kalau kita niat wudu sebelum basuh muka tidak memada. Itu pun jikalau tidak terbasuh satu juz daripada muka. Mana contoh terbasuh satu juz daripada muka? Dia masa berkomor niat saja akan ismayang, kena air di merah bibir mulut, jadi niat tu rukun wuduk yang pertama. Basuh bibir mulut ni sudah jadi basuh muka. Jadi kat tu. Jadi
Berkomor masuk air hidung sudah luput, sudah tidak ada sunat dia, kena teruskan basuh muka hak lain, anggota muka yang lain. Gitu jelah. Tapi nak ceritanya tak jadi kita niat wuduk ketika kita berkomor, tak kita berlaku gitu. Hak saya sebut tadi ni hak supaya pastikan bibir mulut ni jangan kita kemam, jangan kita tutup ketika kita basuh muka, sebab merah bibir mulut ni adalah satu juzuk daripada muka. Jangan masuk bulan Ramadan kita salah buat pasal kena tutup, lepas tu baru kita basuh muka, menyebabkan merah bibir mulut yang satu juzuk daripada muka tidak rata air, maka basuh mukanya tak memada. Sebab merah bibir mulut adalah satu juzuk daripada juzuk muka. Fal aula ayufarriqan niyyata bi an yanwiya inda kullin min ghasl kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi sunnatal wudu'ani. Hak comelnya kita niat sunat wudu ketika kita membasuh tangan. Tapi di sini ibarat kita ni seolah-olahnya ketika basuh tangan pun kena niat sunat wudu, ketika berkomor pun niat sunat wudu, ketika masuk air hidung pun niat sunat wudu. Dia ni kulit ni semua ni. Tapi dalam kitab-kitab yang lain hanya cukup memada dah kita niat sunat wudu ketika membasuh tangan, pergelangan, niat sebagai sunat wudu, kemudian berkomor, kemudian bersugi, berkomor, masuk air ke dalam hidung, tak perlu niat dah sebab sudah termasuk dalam niat sunat wudu selepas daripada kita membasuh pergelangan tangan. Sebab kita niat ketika masuk pergelangan tangan sebagai sunat wudu. Jadi hak tu hak aula dia. Kemudian niat ketika basuh muka itu niat rukun wudu. Mana kalau ketika basuh tangan, pergelangan tangan itu tak niat, wudu sah, tetapi tidak terhasil sunat wudu membasuh tangan, bersugi, berkomor serta memasukkan air ke dalam hidung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.